Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar jelas kan? Tak payah mic lah. Pakai mic tu dia macam poyo sikit sebab macam ramai orang pula. Padahal tak ramai. Yang saya prefer tak ramai lah. So dia lebih tertutup, lebih ringkas, lebih seronok. Saya tak tahu, saya lebih suka benda yang ada konsep perbincangan gitu. So kalau ada 3 orang tapi kalau perbincangan tu dia ada substance, ada benda yang kita bawa balik, ada benda yang boleh membuatkan kita balik tu tak boleh fikir benda lain, dah fikir benda apa yang kita bincang tadi. So benda tu bagi saya lagi menarik lah. Lupa nak selawat. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih kepada yang datang. Dan ini adalah siri keempat kita pada siri-siri yang kita buat tentang refleksi Al-Quran ataupun refleksi moral daripada Al-Quran. So kita ulang. Benda yang kita tengok adalah kita ambil juzuk 30, tapi angle, sudut pandang, ringkas apa bingkai yang kita nak tengok adalah kita nak tengok daripada segi angle moral. Kita nak tengok daripada segi angle akhlak. Kita nak tengok daripada segi etika dia. Kita nak tengok daripada segi macam mana satu-satu ayat, satu-satu surah, satu-satu cerita, satu-satu firman Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita pesan-pesan untuk tindak laku kita, untuk membuatkan kita menjadi lebih baik daripada yang lain. Sebab di akhirnya saya tengok Al-Quran ni dia akan ada satu konsisten, mesej yang paling seringkas hendak disampaikan. Sebab bila kita bincang pasal Al-Quran, kalau kita duduk sama-sama kita rasa senang. Sebab kita semua percaya kepada Al-Quran. Tapi bila saya tengok, bila kita bincang dengan orang yang non-Muslim, orang yang tak ada Al-Quran dalam kepala mereka, tak ada Al-Quran tu bagi mereka macam kitab Bible pada pandangan kita. Jadi kita nak cross the message tu sangat-sangat complicated. Sebab tu saya suka sentuh bab moral. Pertama, ada benda yang kita boleh sembang dengan golongan-golongan non-Muslim. Ada benda yang kita boleh kongsikan tentang share mesej-mesej yang universal. Kita boleh share dengan orang. Itu pada pandangan saya. Sebab tu moral ni kita boleh bawa merentas bangsa, merentas siapa sahaja, merentas agama, merentas umur, dan siapa saja harus menggarap mesej moral yang hendak disampaikan oleh Al-Quran. So, itu adalah benda-benda yang kita nak cuba sampaikan. Sebelum kita nak pergi kepada situ, ada beberapa persoalan pokok yang mesti kita sama-sama tanya dan kita kena ada soalan dalam kepala kita. Pertama, adakah Al-Quran ini diturunkan untuk menemukan kita dengan Tuhan semata-mata, ataupun Al-Quran ini diturunkan hanya untuk kita solat semata-mata, untuk kita buat rukun Islam semata-mata, untuk kita lengkapkan rukun iman kita semata-mata? Adakah Al-Quran diturunkan untuk membuatkan kita menjadi orang yang mahu melakukan sesuatu yang bersifat ubudiyah semata-mata? Ataupun sebenarnya Al-Quran ni ada mesej-mesej yang paling simple untuk kita garap, untuk kita jadi baik? Dan kadang-kadang orang lupa mesej ni yang nak disampaikan oleh Al-Quran. Saya suka bincang benda ni sebab bila orang bawa tentang Al-Quran, orang suka bawa sentuh spiritual. Dan saya tahu benda ni sangat penting. Hampir separuh daripada Al-Quran ataupun semua angle Al-Quran ni dia akan sentuh bab spiritual, ibadat kita. Sebab tu apa-apa saja Allah akan cakap dosa, pahala, akhirat, kiamat, benda-benda yang bersifat benda yang sangat-sangat menguji daripada segi daya kita. So dia spiritual tu penting. Sebab spiritual ni dia adalah satu benda yang lain. Dan dia untuk melihat benda ni, maknanya kita kena tengok daripada segi individu dia. Kita jangan tanya orang lain apa yang kau rasa bila Allah sebut tentang kiamat. Kita kena tanya diri kita apa yang aku rasa bila Allah sebut tentang kiamat. Itu spiritual. Tapi bila kita nak share message ni across the races, boundaries, semua benda ni, kita kena tengok apa benda yang kita boleh share dengan semua orang. Dan bagi saya, benda yang bila orang tanya, orang non-Muslim tanya, orang bukan Islam tanya, Al-Quran ni tentang apa? Saya hanya nak jawab satu benda je. Al-Quran ni adalah satu buku, satu kitab, satu surat yang nak suruh kita buat baik kepada semua orang. Itu satu. Yang kedua, Al-Quran ni nak share benda-benda yang mudah, dan Al-Quran ni nak panggil semua orang yang kecewa dengan dunia ni nak cari jalan pulang untuk bahagia. Dan tak payah sembang tentang kebahagiaan bersifat duniawi dalam Al-Quran. Tak payah sembang. Al-Quran tak akan sentuh apa saja definisi bahagia yang kita belajar pada hari ini, yang kita rasa pada hari ini. Dan itu sebenarnya Al-Quran. So dia jadi universal. So itu soalan-soalan benda yang kita kena tanya. Sebab tu dia panggil moral. Dan moral ni selalu orang salah faham macam tu. Dia bukan, moral ni bukan maksudnya aku buat baik, aku buat jahat semata-mata. Sa'adah ataupun inner peace,
Ya ayyuhal nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah tu adalah moral sebenarnya. Mengejar sesuatu yang kita panggil ketenangan dalaman. Dia bukan ketenangan yang kita nampak dengan mata kita, tapi ketenangan dalaman. Berapa ramai orang yang wajahnya nampak tenang tapi hatinya kusut gelisah. Berapa ramai orang yang tidurnya cukup-cukup tak cukup. Cukup-cukup tak boleh, tak lena. Tetapi okey, dia nampak bahagia apa semua, tapi tidurnya sentiasa terganggu. Dan saya suka ulang benda-benda macam ni. Saya duduk kampung, saya jealous macam tu kadang-kadang dengan mak dengan ayah saya tau. Mereka ni rumah kampung. Kadang-kadang saya balik rumah dia orang, tidur jadi balak liat, orang Kedah kata. Pukul 2 lagi jadi ngantuk lah. Jadi ngantuk nak duduk depan TV kan. Pukul lepas tu bangun. Dia jadi mudahnya nak tidur. Tapi kita balik rumah kita sendiri kadang-kadang terjaga pukul 3.30. Allah, siapalah suruh terjaga ni, dia payah nak tidur balik lah. Kadang-kadang lah, kadang-kadang okey boleh tidur balik. Dan mak ayah saya ni, dia tak perlukan katil yang tak perlu belilah bantai-bantai ke, kita ada tilam ke apa. Kadang-kadang ke abang dia belilah tilam ke apa kan. Tak, dia orang tak rasa macam oh sedap tilam ni. Tak, dia dah tikar mengkuang tu adalah satu tilam yang cukup-cukup mewah bagi mak dengan ayah. Sebab dia orang dah biasa macam tu. Dan kalau yang paling best atuk, arwah atuk saya, dia tidur atas tilam tu jadi tak lena. Dia kena tidur atas tikar sebab dia dah biasa macam tu. Dan saya cukup cemburu dengan tidur mereka. Tidur pukul 10, pukul 10.30, bangkit pukul 5.30 pagi, semayang apa semua, pergi menora kita, pergi sana sini. Dah hidup bahagia macam tu je. Kan? Tak kena tol. Tak kena jam. Ketenangan dalaman. Dan saya nampak benda tu daripada orang tua-tua. Dua-dua orang yang kita boleh tengok ketenangan dalaman. Baby, kanak-anak dengan orang tua-tua. Ada something pada wajah mereka yang membuatkan kita rasa cemburu dan kita tak tahu benda tu apa. Dan kadang-kadang saya tanya, benda apa yang dia orang ni buat? Mak buat benda apa kan? Kok kata tahajud tak tinggal ke? Mak kata kadang-kadang tidur sampai tak ingat dunia, dia kata. Tak adalah sampai macam tu. Maksudnya benda tu ada. So nafsul mutmainnah tu adalah satu bentuk Allah letak satu benda yang tak dapat nak digambarkan dengan apa-apa sekalipun. No physical expression pada benda tu. Macam mana nak gambarkan sesuatu yang bersifat nafsul mutmainnah? Tak tahu. Tak ada benda yang kita boleh kata, okey, kalau dah sampai ke tahap ni, ini kita gariskan benda ni, kalau dah sampai ke sini, okey, kita dah capai nafsul mutmainnah. Tapi tak ada benda tu. Tak ada benda yang kita kata, oh alhamdulillah aku dah sampai. Setiap orang mempunyai nafsul mutmainnah itu sendiri, dan setiap orang bebas menilai diri mereka masing-masing. Tapi yang saya tahu, ketenangan dalaman ini boleh dikongsi, boleh dirasai oleh orang sekelilingnya. Kalau tidak, macam mana kita tahu mak ayah kita, anak-anak kita rasa benda-benda macam tu? Boleh dirasai. Dan dia hanya boleh dirasai, tapi tak boleh diberikan perkataan kepadanya. Tak boleh nak digambarkan dengan frasa, dengan ayat, dengan perenggan. Tak boleh nak dilukiskan dengan pena, dengan pensil, dengan cat dan sebagainya. Susah untuk melukiskannya, tetapi boleh merasainya. Dan semua mesej-mesej Al-Quran, perkara-perkara yang Allah sebutkan, semuanya bersifat sangat-sangat sukar untuk digambarkan dengan kata-kata. Ia hanya boleh digambarkan dengan rasa. Sebab itu bila kita sembang bab kiamat, kita nak cakap apa kepada orang yang tak faham tentang kiamat? Okay, kiamat ni hang kena bayangkan bumi ni bulat tiba-tiba jadi lepeh. Tak boleh. Bumi ni bulat tiba-tiba ada binatang lain apa semua, susah. Cerita superhero yang kita tengok pada hari ni bermula daripada Superman yang sampai sekarang ni masih lagi hidup. Daripada cerita dulu, sebenarnya dia ada falsafah dia tau. Kalau kita baca falsafah Greek ya, dia ada satu idea. Macam mana ada idea yang menanam kepada orang bahawa akan ada penyelamat dunia ini. Macam mana, kenapa idea tu timbul? Superhero tu timbul, adiwira tu timbul. Konsep adiwira tu macam mana dia boleh timbul? Mesti ada case dia. Case dia adalah kepercayaan bahawa dunia ni akan hancur. Semua orang, tak kiralah agama apa pun, tak kiralah tradisi apa-apa, kalau kita kaji sejarah dia, semua orang akan ada satu kepercayaan bahawa dunia ni akan hancur. There will be an ending for this world, for this life. Di sana ada penghujungnya. Disebabkan adanya kes yang macam tu, akhirnya adalah konsep. Macam mana kita nak bagi orang rasa hope, rasa nak teruskan hidup. Setengah orang kalau dia rasa lah, kalau dah ada penghujung macam ni, kenapa aku nak teruskan hidup? Dan kenapa aku perlu hidup? Maka perlunya konsep penyelamat.
So dalam barat punya perspektif, konsep penyelamat ni diterjemahkan dalam pelbagai perkara. Sebab tu kalau kita baca satu karya yang besar, cerita karya, buku karya fiksyen pertama di dunia di zaman tamadun Mesopotamia, siapa tahu? Yes, saya suka awak, sangat hebat. Apa jawapan dia? Epic of Gilgamesh. Google lah, dia Epic of Gilgamesh ni cerita dia panjang lah. Kita ke situ pula. Epic of Gilgamesh ni adalah satu karya fiksyen. Dikatakan fiksyen sebab dia ni cerita hikayat, cerita seorang yang lari, yang sedang berusaha untuk mencapai sesuatu apa semua. Dan dia adalah karya tertua. Dia punya batu-batu yang mengukirkan karya-karya Epic of Gilgamesh ni dijumpai di kawasan-kawasan Uruk. Hari ni kita panggil Iraq lah, Baghdad apa semua. So hari ni susah nak masuk ke kawasan tu, tetapi batu-batu yang menuliskan cerita-cerita Epic of Gilgamesh ini sangat-sangat hebat sebab dia menggunakan bahasa-bahasa lama. Dan bahasa ni, ini ada cerita menarik. Seorang profesor yang boleh membaca bahasa tulisan ini, profesor tu profesor dalam bahasa Arab. Dia dibayar oleh British Research Institute untuk menterjemahkan bahasa tersebut ke dalam bahasa Inggeris. Okey, dia ambil masa beberapa tahun untuk terjemahkan sebab dia nak faham semua suku kata apa semua kan. Okey, settle. Kemudian bila dah selesai terjemah dalam bahasa Inggeris, dia cuba nak terjemah ke dalam bahasa Arab. Dia kata macam dia nak bantulah kawan-kawan dia, anak-anak murid dia. Dia terjemah dalam bahasa Arab, dia cuma mengambil masa 2 bulan sahaja. Jadi disebabkan itu dia buat satu teori. Dia kata bahasa ini adalah bahasa Arab, cuma simbolnya berbeza. Kan bahasa je ada 2, tulisan dengan percakapan. So kalau yang dulu kita tak ada recording audio tu, tak ada. So kita tak tahu dia orang cakap macam mana. Yang ada hanyalah simbol. Betul tak? Boleh jadi ya, dengan quote. Boleh jadi bahasa Melayu disebut oleh zaman dahulu. Orang tamadun Mesir misalnya sebut sembang bahasa Melayu, tapi dia menulis dengan cara yang lain. Huruf A bukan macam A tu. So bila dah ada orang dah meninggal dah sampai sekarang, kita tak tahu nak sebut macam mana, betul tak? So itu adalah konsep bahasa. Weh, apa yang jatuh? Okey. So disebabkan itulah profesor ni dia buat satu teori, tapi teori ni memang menggoncang habislah. Sebab dia seolah-olah memberitahu bahawa bahasa paling awal dan bahasa tertua adalah bahasa Arab. Last kali dia bawa lagi satu teori. Benarlah apabila Nabi kata bahawa orang dalam syurga ni bercakap bahasa Arab. Walaupun itu bukan hadis yang sahih lah, langsung lah tak sahih. Tapi dia jadi asas kat situ. Lepas tu bila saya ingat lagi research pensyarah saya, Ustazah Dr. Solehah, bawah tu dia ada satu note lah, dia letakkan footnote, dia cerita pengalaman dia jumpa dengan profesor ni. Profesor ni cerita, dia tak boleh nak, profesor ni tak cerita kepada orang sebab dia kata benda ni very personal kan. Dia kata dia ada mimpi. Dia bukan dia ada mimpi. Dia ada seorang kawan yang sedang berjuang masa tu kan, perang apa semua kan. So bila kawan dia tu tengah syahid, so kawan dia bukan syahid lagi, kawan dia sebelum syahid, so dia tengah koma macam tu kan. So kawan dia cerita dekat dia masa dia tengah koma tu, ketika semua orang dah mati, dia tengah koma, kemudian dia tak sedar macam tu, ada something makhluk yang selamatkan dia, yang datang kat dia dan selamatkan dia. Dan dia berbual dengan makhluk tu. Dia berbual dalam bahasa Arab lah sebab kawan ni dalam bahasa Arab. Kemudian at the end of the day, dia tanya kepada kawan dia tu, kawan dia tu tanya kepada makhluk tu, siapa kamu? Dia kata, tu makhluk tu jawab, saya adalah penghuni syurga. Tak tahulah nak kata bidadari ke apa, tapi kawan dia kata, aku sembang dalam bahasa Arab. Itu angle yang dia nak ambil daripada dia punya cerita tu. Dia kata, jadi dia pun teorikan, okey, muka sembang dalam bahasa Arab. Tapi saya rasa benar, kita tahu orang dalam syurga ni boleh sembang berbagai bahasa. Mungkin kan makhluk dalam syurga, kita tak tahu benda-benda macam tu lah. Tapi cerita dia tu saja cerita personal. Saya tergelak ke, wah menarik lah. Tapi yang bagusnya dia tak syahid, dan dia berjumpa dengan tu satu pengalaman yang sangat-sangat besar lah bagi saya. Walaupun kita tak tahu apa benda, bidadari ke kan, apa semua kan. Menarik lah. Tapi salah saya tanya, adakah percaya betul-betul kawan dia? Dia kata ni kawan, memang kawan dia, kawan baik dia, betul. Tapi dia tak berani nak cerita dekat ramai-ramai sebab bila dia cerita lagi jadi fiction, dia kata. So dia simpan benda tu. Dia nak menguatkan teori dia tu. Saya rasa susah lah nak menguatkan teori ni sebab kita kena ada bukti kan. Dalam sejarah kita kena ada bukti. So setakat kita lamparkan teori, okey, orang berbincang lah. So dekat mana kita tadi?
Ya, dekat Epic of Gilgamesh tu. So disebabkan itulah dia cuba nak letakkan bahawa Epic of Gilgamesh ni menggunakan bahasa kuno dalam bahasa Arab, dan dia dalam tamadun Mesopotamia. Okey. Saya nak sampai ke mana ya? Awal-awal tadi kita ke mana? Oh ya, ya Allah. Okey, dalam cerita Epic of Gilgamesh ni dikatakan seorang raja yang menjadi penyelamat. So konsep orang yang boleh datang menyelamatkan kita tu memang ditanam supaya apa? Pertama, supaya kita ada matlamat, ada harapan untuk hidup. It's okay, tak apa. Hujung dunia ni memang akan ada kebinasaan, tapi we believe someone will come and save us. Itu perspektif barat. Sebab tu ada Superman-nya, ada gitu gininya. Sebab tu Superman kalau kita tengok cerita, dia datang bukan daripada bumi. Sebab bagi orang-orang konsep dahulu, masyarakat bumi ni, manusia ni tak mampu untuk menyelamatkan bangsanya sendiri. Buktinya tengoklah apa yang terjadi kepada tenggelamnya kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh tu bukan manusia biasa. Dia adalah seorang Nabi dan seorang Rasul. Manusia biasa tak akan mampu menyelamatkan bangsanya sendiri. Tu ada perdebatan sikit kat part tu. Dia kata hanya mereka yang ada super power sahaja. Dalam bahasa Melayu super power ni apa? Super saya? Itu cerita Dragon Ball. Saya memang akan tanya. Saya suka bahasa Melayu. Apa super power dalam bahasa Melayu? Kuasa sakti. Itu dah macam cerita mistik kan. Kalau kita superhero adiwira, kalau super power apa dia? Adikuasa. Okey, adikuasa. Gunakanlah perkataan tu, tolonglah jadi viralkan sikit. Bila lagi nak guna perkataan bahasa Melayu kita ni? Saya kena sedih, bukannya tak ada, cuma tak guna. Tak apalah. So di situ. Dan ada kepercayaan bahawa orang manusia biasa tak boleh. Dia kena someone yang ada power, yang boleh datang daripada jauh untuk selamatkan kita. Dan dalam konteks itu Superman lah. Sebab dia lain. Dia boleh selamatkan kita daripada segala kebinasaan ni. Tapi dalam konteks Islam, kita nak tengok macam mana penyelamat ini. Nabi dan Rasul. Berbezalah. Frameworknya berbeza. Ceritanya berbeza. Okey, dia Nabi dan Rasul datang sebagai penyelamat sebenarnya. Penyelamat kepada bangsa manusia. Sepanjang tamadun, sepanjang sejarah. Cuma daripada apa? Itu soalan dia. Kalau daripada barat, menyelamatkan bangsa manusia daripada first kebinasaan. Yang kedua, daripada musuh-musuh, kejahatan-kejahatan. Tapi dalam naratif Islam, benda tu berbeza. Bukan hanya kalau kita baca sejarah, semua Nabi akan selamatkan kita daripada pemusuhan, kejahatan apa semua dan kebinasaan yang dibuat. Tapi yang lebih penting dalam naratif Islam, dia akan selamatkan kita daripada diri kita sendiri. Apa maksud dia? Daripada sifat hasad dengki kita sendiri, daripada akhlak kita yang buruk kepada kita sendiri, daripada bisikan syaitan yang datang kepada kita, rasa-rasa tak puas hati kita, was-was kita dengan kewujudan Tuhan, rasa macam Tuhan ni tak bantu kita, rasa kecewa dengan Tuhan. Ini adalah tugas para Nabi. Dia menyelamatkan diri kita daripada kita sendiri. Dan ini adalah moral sebenarnya. Sebab tu saya bawa teori tu. Nabi dan Rasul datang sebagai penyelamat moral kepada umat manusia. Sebab dia bukan datang untuk okey, kita semua kena lawan dengan makhluk ni, kita kena lawan dengan musuh-musuh ni. Bukan itu je. Memang ada juga benda tu. Tapi dalamnya adalah untuk menyelamatkan kita daripada kejahatan dalam diri kita sendiri. Sebab Nabi dan Rasul ni, dia dapat address the real problem. Masalah enemy, the real enemy, musuh sebenar bukanlah musuh yang kita boleh nampak. Tapi musuh sebenar adalah musuh yang kita tak boleh nampak, iaitu syaitan dan iblis yang duduk dalam diri kita, nafsu dan sebagainya. Itu adalah address masalah sebenar. Apa isu dia sekarang? Bila kita sebut tentang syaitan, tentang iblis, pada hari ini bila kita sembang kepada orang ramai, kita sembang dalam lab, dalam makmal sains ke apa benda kan, dalam universiti, kita kena elakkan diri kita daripada diserang oleh syaitan dan iblis. Pada hari ini manusia dah berubah. Cara fikir kita bukan lagi fikir macam mana kita fikir masa zaman mak ayah kita dulu. Perasan tak pada hari ini orang akan bertanya, mana buktinya? Dan bukti ni kita nak define macam mana? Dalam kerangka sains, bukti ni apa? Bukti ni adalah benda yang mesti dilihat.
dibuktikan calculation, pengiraannya, empiricalnya kena betul. Jadi payahlah kita nak buktikan English dengan English pula, iblis dengan syaitan apa semua. Payah kita nak buktikan bahawa wujudnya syurga dan neraka. Payah kita nak buktikan bahawa adanya Tuhan. Payah kita nak buktikan bahawa kiamat akan tiba. Sebab benda ni memang tak ada apa-apa yang kita nak buktikan. Sejak daripada akhir zaman, kita akan mendalami satu arus, satu zaman di mana semua orang akan minta bukti dengan apa yang dia nak nampak sahaja. Sukar untuk kita beritahu kepada orang bahawa Tuhan itu ada, tapi susah kita nak buktikan dengan apa yang dia nak semata-mata. Saya ingat satu cerita yang saya ingat daripada dulu lagi. Cerita ni saya pegang sampai sekarang sebab saya suka betul cerita ni. Dan sampai saya buat cerpen cerita ni. Tajuk cerita ni Kasyaf. Cerpen saya lah, tapi saya letak dalam tu cerita ni. Tok guru pondok dulu cerita. Dia kata ada seorang anak murid tu kepada seorang tok guru. Kan pondok dulu, kalau pondok kat Kedah kan, kalau pernah sampai lah, dia kat kawasan hutan tau. Kadang-kadang masuk ke hujung kampung. Memang kalau terasa, memang terasilah daripada dunia. Fokuslah untuk akhirat. Dia gitu masa tu. Jadi kadang-kadang ada lembu apa semua, ada kebau. Sekali orang kampung akan kontribut kepada pondok tu kan? Ada pengajar mingguan apa semua. Jadi seorang anak murid ni tanya pada tok guru dia. Kata, tok guru, macam mana kita nak tahu Tuhan tu wujud? Saya tak akan percaya Tuhan tu wujud selagi mana saya tak nampak Tuhan tu depan mata saya. Wah, sebagai seorang tok guru macam mana nak jawabkan budak ni kan? Tapi tu tok guru lama-lama dia cerdik. Dia kata tak apa, dia kata jalan-jalan dulu. Relax dulu dia kata. Benda boleh bincang. Dia jalan kan, dia nampak lembu kan, dia kata tu lembu. Dia jalan lagi kan. Dia kata dia jalan apa semua. Okey, dia jalan lagi, dia nampak tahi. Lepas tu dia kata, tu tahi apa kan? Dia tanya anak murid dia. Anak murid dia kata, tu tahi lembu. Lembu tak ada pun. Mana lembu? Mana bagi bukti yang tu tahi lembu. Macam mana dia nak buktikan? Dia perlukan lembu dah tak ada. Dia dah jalan dah tadi. Faham tak maksudnya? Macam mana you tahu tu tahi lembu sedangkan you tak ada bukti bahawa saya tak percaya tu tahi lembu selagi mana saya tak nampak lembu dia. So macam mana budak tu nak jawab? So faham tak konsep kewujudan Tuhan tu? Dia bukan macam aku takkan percayalah. Tak. Dia adalah benda yang kita tu tahi lembu. Dia macam tu, dia fitrah. Tu Tuhan ada. Dia macam tu. Dia adalah satu benda yang memang ditanam dalam diri kita. Idea kita nak deny ataupun kita nak buang dia, tapi kita tak boleh buang dia. That's what we call fitrah. Perkataan fitrah ni bukannya perkataan yang asal tu payah nak terjemah. Perkataannya adalah benda yang memang ada kat situ. Dia tak boleh buang. Dia jadilah macam mana pun. Perempuan jadi lelaki jadi perempuan, tukar jadi lelaki balik, tukar rambut gitu gini apa semua. Jadilah macam mana pun, there are something in you that you cannot change. That you believe in Allah. Itulah maksud fitrah dalam bahasa English dia panggil apa? Innate nature. Something yang nature tapi dah jadi innate dalam tu. You cannot change. You can't even change it. Tu benda-benda yang kita kena discuss balik. Saya ingat saya dengan anak saya ada ramai anak menakan. Kalau budak baby, saya sukalah kalau macam ada budak-budak kecil, tapi yang kecil yang jenis tak tahu apa-apa lagi kan. Kadang-kadang saya suka main bola tu. Saya suka kena bola bertali tu kan. Saya suka lempar dan saya tarik balik macam yoyo tu. Adalah macam getah-getah tu saya lempar tarik balik. Budak tu kalau kita perasan, dia tengok je tu lepas tu dia patah balik. Walaupun bola tu dia sampai sana tapi dia tengok balik. Kan getah macam tu lah. Lepas tu kali kedua saya pusing, saya baling, saya tak pegang dia punya getah tu, saya biar bola tu berjalan. Dan budak tu akan tengok. Lepas tu dia akan tengok kita balik walaupun bola tu dah berjalan dah. Apa maksud dia? Kalau kita cuba main dengan budak-budak, there are something mesej kat sini. Kita baling something, okay, baling lagi kedua dia akan tengok, dia akan tengok dia cari mana punca bola tadi. Dia bukan tengok bola tu pergi mana sangat dah. Dia akan tengok kita balik. Kan bila kita baling kan, dia tengok bola tu, dia tengok kita balik. Sebab kita adalah punca bola tu melantun. Apa mesej dia kat sini? There are something dalam diri kita ni, fitrah kita adalah try to find our origin. Sebab tu inna lillah wa inna ilaihi raji'un is very significant. Sebab manusia ni dia ada fitrah untuk dia akan cari kat mana punca dia. Aku ni daripada mana? Datang daripada mana? Siapa buat? Tu benda dia.
Dan benda tu tak boleh nak dibincangkan secara, kalau kita ada perasaan tu susah nak gambarkan. So kita kena tengok budak. Sebab budak ni dia tak ada benda-benda yang nak menipu. Dia sekejap aku nak kelirukan ni aku tengok balik. No. Dia tak ada daya itu dan dia buat secara fitrah dan dia tak ingat pun masa dia besar. Kita ingat kita buat macam tu masa kecil, tak ada. Dia tak ingat. So benda-benda macam ni yang kita perlu tengok balik. Dan ini adalah mesej universal Islam. Sebab Islam dia akan bawa benda-benda yang bersifat sangat universal. Ya, ada nota yang saya nak share. Okay. So itu adalah asal dia. Dan saya nak balik kepada poin tadi. Tapi kalau dah besar, bila kita dah macam ni, kalau orang tanya kita, sebenarnya Islam ni nak pergi mana? Kenapa kau rasa kau perlu jadi orang Islam dan kenapa kau rasa orang lain perlu masuk Islam? Apa jawapan yang kita nak share bila orang tanya soalan macam ni kat kita? Soalan very basic je. Ada siapa-siapa? Silakan. Tadi jawapan power. Apa kita nak share, apa kita nak jawab apabila orang tanya kita, sebenarnya Islam ni nak buat ke mana dan kenapa kau rasa aku kena masuk Islam? Payah weh nak jawab sebab benda tu memang susah. Sebab tu saya bawa balik mesej inner peace tadi. Sebab inner peace ni dia adalah satu mesej yang universal untuk semua orang. Kau pergilah mana pun, setiap orang kita tanya siapa-siapa pun, apa yang dia nak cari sebenarnya? Kebahagiaan. Kebahagiaan tu adalah benda yang kita nak cari. Dan kebahagiaan adalah apa yang ditawarkan oleh Islam kepada kita. Manifesto Islam adalah kebahagiaan. Kamu masuk Islam, kamu datang dengan kebahagiaan. The word keamanan, ketenangan, keharmonian. Sebab itu Islam, the real meaning of Islam adalah the very word itself. The word Islam tu datang daripada mana? Salam. What does it mean by salam? Salam adalah keamanan actually. So the very word of Islam tu sebenarnya dah promote first peace. There is no Islam kalau ada war. There is no Islam yang promote war kat dunia ni. Itu bukan Islam. Sebab itu bukan mesej Islam. Macam mana you kata Islam tu adalah agama peperangan sedangkan perkataan Islam tu sendiri bermaksud keamanan? Ini benda yang kita nak bawa. Dan salam itu adalah benda yang paling signifikan. Salam itu benda yang kita kena bawa ke semua peringkat. First, salam daripada kesejahteraan masyarakat. Itu adalah Islam nak bawa. Pertama, Islam promote benda-benda yang tak berlaku peperangan dekat masyarakat. Masyarakat kena pastikan keharmonian, keamanan adalah nombor satu. Siapa-siapa yang cuba untuk cucuh jadi batu api, jadi pengkhianat, jadi duk belaga ke orang itu orang ini adalah bukan daripada karakter-karakter Islam. Dan itu benda utamanya. Tak kira lah engkau pakai serban, engkau pakai apa sekalipun, tapi kalau engkau adalah orang yang promo benda-benda yang persekitaran di antara orang sama-sama manusia, you are not even close to the real meaning of Islam. Sebab macam mana nak bawa Islam kalau itu yang dimesejkan? Kita buktikan lagi. Okay, selain daripada perkataan Islam, benda apa lagi? Kita tengok surah Al-Fatihah. Mana peperangan dalam surah Al-Fatihah? Tak ada. Mana persekitaran dalam surah Al-Fatihah? Tak ada. Apa surah Al-Fatihah bawa? Ar-Rahman Ar-Rahim. 99 nama yang ada. Dan lebih lagi, Allah memilih 2 nama untuk diperkenalkan sebagai orang yang mula baca Quran, mula baca buku, sinopsis dia. Okey, kau nak kenal Tuhan macam mana? Kenal dengan sikap dia, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. First, Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Nak kat mana peperangan ni? Kat mana peperangan ni? Perkataan Islam bermaksud aman. Ar-Rahman dan Ar-Rahim bermaksud kasih sayang. The very meaning of everything adalah benda tu sebenarnya. Dan ini orang yang tak amalkan. Di peringkat masyarakat, peringkat negara dan peringkat diri. Kalau peringkat diri, Tariq Ramadan, dia masyarakat benda ni sangat cantik. Saya suka kalau dengar balik Tariq Ramadan tentang spirituality. Dia kata, dan akhirnya Islam dia akan bawa kepada the Islam in ourselves, mencari kebahagiaan diri sendiri, mencari salamun fi qalbi, salam kesejahteraan dalam hati kita.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, nafsu jiwa mutmainnah yang tenang. Dan itu adalah mesej yang kita nak sampaikan dan objektif yang kita nak sampaikan. At the end of the day, itulah yang kita nak sebenarnya. Kita sendiri dalam proses untuk mengejar, proses untuk mencari ketenangan dalam diri kita. Dan dalam Islam dia bawa apa? Erti dia apa? Kalau kita tengok balik dalam kisah ayat-ayat cinta, siapa tengok kisah ni? Tengok mungkin tak. Siapa baca novel ni? Sebab dalam kisah tu dia tak sebut. Dia tak ni sangat. Kalau baca novel dia ada feel. So last kali siapa yang meninggal? Yang bukan yang kedua, yang first tu. Maria tu kan yang meninggal, yang betul tak? Serius weh, korang tak tengok? Lupa lah. Alah, basically dia cerita pasal lelaki yang digilai oleh perempuan. So memang seronok kena tengok. Cuma dia Islamic way lah. Cuma saya suka Habibur Rahman Kang Abid ni sebab cara dia bawa benda tu. So last kali kan Maria tu meninggal, dia sujud kemudian dia meninggal. Last kali ayat last kali kan dia kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan penuh keredaan. Maksudnya mesej yang ni sama dengan mesej ulama. Bagi setengah ulama dia kata, dan ketenangan dalaman yang paling sebenar adalah bila kita bertemu dengan Tuhan kita, iaitu kematian. So maksud kematian dalam kerangka Islam adalah proses bertemunya jiwa kita dengan cinta yang sebenar kita, iaitu Tuhan. Sebab tu kalau Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, kalau kita baca kitab dia Rahim Al-Maktum, dia akan letak, kalau 14 kali kan dia akan letak, dia nak cerita pasal Nabi wafat ni, dia kata apa tahu? Bertemu dengan yang maha tinggi. Nampak perkataan dia, subhanallah, sangat cantik. Bertemu dengan yang maha tinggi. Maksudnya Nabi bertemu dengan yang maha tinggi. Sebab konsep kematian berbeza dalam kerangka pelbagai tradisi, tapi dalam Islam ini adalah bendanya. Sebab tu kalau ada kematian, kalau macam akak saya baru hilang dia punya suami 2-3 hari, minggu, beberapa hari lalu saya balik tengok ajak, dia masih tak boleh terima kan. Bila kita cerita benda-benda macam ni, memang ada, dia rasalah sikit. Cuma jangan kata tak apa, sabar, kita ni manusia. Dia jangan gitu, dia jadi dah 45 orang dah cakap sabar jadi annoy. Nah sungguh dia kena pilih perkataan. Kita nak bagi something yang jangan jadi typical. Jadi orang saya sendiri pun rasa macam betul juga, aku kalau tempat dia pun annoy juga kan. Dah 45 orang dah cakap sabar ni kata kan. Dia tak tahu perasaan kita tak. Kita kena mendalami perasaan dia, kita kena bagi tahu. It's okay dia kata. Sebab benda ni dalam Islam Allah sebut jelas, kematian bukan perpisahan. Itu kena faham. Dan kematian ni dia bukan abadi. Dia adalah sementara yang perlu untuk yang menjambatkan kita untuk pergi kepada keabadian. Dia tunggu kita kat sana. Simple as that. Benda-benda macam tu lah yang akan membuatkan spiritual kita tu believe in something. Allah choose to do something because we believe in Him. Tu je. Benda-benda macam tu. Tapi benda tu payah tau. Payah kita nak faham orang. Sebab kebanyakan manusia ni tendensi untuk rasa macam kita nak selama-lamanya kat dunia ni. Tuan-tuan perempuan, bayangkan kalau tak ada kematian. Are you sure? Nak hidup dalam dunia ni pada hari ni tanpa kematian? Fikir balik. Fikir balik kan. Dengan keadaan dunia pada hari ini, nak hidup tanpa kematian, tak sanggup. Saya nak masuk ke surah Abasa. Sikit lah saya nak suruh sikit lah. Okay, so apa, ada soalan ke? Ada pandangan? Tak ada. Okay, hari ni basically kita nak masuk kepada satu surah yang baru, surah Abasa wa Tawalla. Tadi saya sembang, sebenarnya mesej saya mudah je. Segala mesej yang Quran nak sampaikan ni, mesejnya adalah moral. Kalau maaf tak nak tanya. Kalau ada yang bertanya banyak Rasulullah berdakwah lebih 84 peperangan. Tadi Ustaz cakap Islam itu sejahtera, aman. Ya. Nabi dan sahabat yang berperang lebih 84 sepanjang dakwah Rasulullah. Betul? Okey. Menarik tu soalan tu puan. Ni soalan paling kritikal saya pernah terima, tapi benda ni memang dibincangkan lah. First, kita selalu didendangkan dalam kerangka sejarah kita di sekolah, di mana-mana, bahawa Nabi ni pergi berperang. Betul tak? Nabi berperang dan Nabi ni ada strategi peperangan dia. Tapi kita selalu, saya tak tahulah, saya memang ada masalah dengan silibus, saya rasa perlu revamp dan tengah buat pun.
kita kena tengok balik angle yang kita nak sentuh. Kenapa kita tak pernah bertanya peperangan ni berlaku kenapa? Okay, kita tahu peperangan Badar, Uhud dengan Khandaq. Dan kita tahu Khandaq tu apa? Parik apa semua kan. Badar tu okey, Nabi orang Islam sikit apa semua, tapi langsung kita tak pernah nak rasa bertanya ataupun nak jawab kenapa peperangan berlaku. 84 perangan saya tahu. Banyak peperangan, tapi kenapa berlaku? So persoalan kenapa ni menjawab pada persoalan puan. Kenapa berlaku? Saya bagi teori begini. Saya sangat yakin dan saya jamin kalau kita kaji betul-betul, segala peperangan bukan pada Nabi saja, bahkan pada zaman sampai ke Ali, sampai ke Khulafaur Rasyidin letak situ lah, sebab selepas tu dia jadi terlalu rumit dah. Sebab Umayyah ni dia bangsa. So dia ada isu sikit lah, saya tak nak bincang kat situ. Tapi kalau letak Khulafaur Rasyidin sampai Sayyidina Ali saja, saya boleh katakan hampir ke semua peperangan bukan Islam pemulanya. Bukan. Peperangan Badar kenapa berlaku? Sebab dia orang mulakan dulu. Tapi selepas dia orang mulakan, selepas dia orang buat apa? Dia orang rampas harta. Peperangan Uhud kenapa berlaku? Dia orang datang. Kan? Kita terpaksa defend. Peperangan Khandaq pun sama. Peperangan-peperangan yang lain sebab dia orang resist. Kita sampai nak bawa Islam sebab dia adalah satu benda yang biasa. Kalau berjalan sebagai seorang khalifah raja berjalan pada waktu itu, dia akan bawa segala benda lah. Macam kita hari ni, kalau PM kita, dia akan datang semua dia punya guard, security apa semua. Sama macam Nabi, dia akan datang satu army apa semua. Tapi kita tawarkan Islam apa semua, kita tak mahu Islam macam mana, sebab dia orang dah. Sebab peperangan tu adalah budaya pada zaman tu. Peperangan adalah budaya. Jadi macam ni lah. Pada hari ini macam mana kita nak cakap budaya something yang budaya yang susah untuk kita. Contoh tahlil saya ambil di sebalik perdebatan segala benda ni, okeylah, paling kurang kita ambil contoh kalau kita memegang pandangan bahawa tidak ada tahlil 3, 7 apa semua tu kan. Macam mana kita nak buat? Kalau satu hari nanti orang setuju memang tak ada, tapi tanya 100 tahun nantilah, tanya ustaz, tapi dulu kita hidup dengan tahlil 3 dan ustaz semua orang buat tahlil 3. Kenapa? Kerana ia budaya. Dan budaya ni adalah satu benda yang sangat rumit untuk kita ubah. Sebab budaya puan kena tengok balik daripada zaman jahiliah. Almost every year ada peperangan. Dan peperangan tu berlaku civil war, dalaman, luaran dan sebagainya. Dan 84 zaman Nabi tu kira sikit tu kan. Jaranglah orang yang dapat membina, kita panggil city state lah, Madinah tu, walaupun ada perdebatan perkataan tu kan, boleh mengurangkan peperangan, boleh bergerak tanpa peperangan, boleh fokus untuk bina negara bangsa, untuk bawa masyarakat dia dengan peperangan. Orang zaman dulu jahiliah, kalau dapat satu tempat, aku conquer tempat ni, aku pergi cari tempat lain. Tapi Nabi buat apa kalau dia dapat satu tempat? Bina masjid, bina pasar. Kena baca satu buku, Urbanization of Madinah during the Prophet time. It's very very good. Sahih Omar, UAE punya profesor. Dia tulis macam mana Nabi mulakan kesatuan. Nabi fokus unity. Tengok perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Perjanjian Aqabah pertama buat apa? Bukan kata okey aku nak jadi rasul kamu, nak. Perjanjian Aqabah pertama dia kata first aku nak leraikan persekitaran yang ada dekat Madinah, Yasrib pada waktu tu. Aku nak kembalikan hak perempuan. Perjanjian kedua Aqabah, okey, hampa setuju perjanjian pertama, kedua barulah kita sembang tentang perikatan antara raja, antara kuasa lah. Maksudnya kena bagi ada sistem. Okey, kalau you okey terima aku sebagai ketua kamu, dan kita hijrah. So benda-benda itu adalah penting untuk kita tengok. So asas Madinah bukan macam empire lain. Asas Madinah adalah untuk membina manusia yang sejahtera. Dan kenapa Nabi hijrah? Sebab Madinah menawarkan matlamat tersebut. Madinah menawarkan ruang untuk kamu membina masyarakat yang sejahtera. The Islam itself. So benda-benda macam tu. Dan kalau kita tengok semua peperangan, hatta sampai ke peperangan, boleh bincang lah peperangan zaman Abu Bakar apa semuanya.
Dia memang nak bawa kita, kalau kita faham kerangka sejarah dia, okey, nak bawa Islam kena perang. Salah. Yang bawa benda ni, maaf, yang bawa benda ni adalah pertama, kebanyakan perawi-perawi sejarah yang kita yang kita guna dahulu. Ini kontroversi sikit lah, tapi saya terpaksa address benda ni. Kebanyakannya, bukan semua, kebanyakannya adalah ada sedikit tasyayu'h. Ada sedikit unsur-unsur Syiah dia. Sebagai contoh, kenapa kita ingat cucu Nabi 2 orang je, Hasan dan Husin? Yang lain mana? Benda-benda macam tu. Padahal banyak lagi. Husin dan Hasan ni, sebab apa kita ingat dia? Sebab anak kepada Sayyidina Ali. So benda-benda macam tu yang kita, sebab kenapa tak ada siapa pun persoalkan wajarkah Khadijah dikatakan umur 40 ketika berkahwin dengan Nabi? Sedangkan tuan-tuan puan tahu 40 tu selalunya menopause lah kan, selalunya. Dan tak ada siapa pun nak persoalkan balik, kenapa 40, kenapa bukan, kenapa semua orang kata 40. Dia bila study balik bukan 40. Dia kena tengok balik tu siapa yang rawi dia ni, dia ni, semuanya orang yang dia bukanlah Syiah, tapi dia ada unsur-unsur itu, dan itu bahaya. Sebab itu kita selalu dipisahkan dengan kerangka bertanya kembali tentang sejarah tu. Sebab tu kalau saya remaja-remaja kena ajak dia orang, kenapa bertanya semula, kenapa. Sebab kita nak kena buktikan bahawa Islam bukan peperangan. Peperangan adalah 84 peperangan tu tak terbanding dengan ribuan mesej-mesej universal, mesej-mesej kemanusiaan yang dibawa oleh Islam zaman pemerintahan zaman Nabi dulu. Dan kita kena ingat umur Nabi 60 berapa tahun? 63 kan? Berapa tahun je dia duduk dekat Madinah? Berapa tahun je Nabi menjadi Rasul? Umur 40 sampai 63, 23 tahun je sebelum tu Nabi jadi manusia. Apa yang berlaku pada zaman tu? Nabi belajar menjadi manusia. Nabi belajar menanam kemanusiaan dalam diri dia. Peperangan berlaku ke Nabi terlibat dalam peperangan ke? Tak ada. Nabi sendiri tak pernah juga menanam peperangan di antara bangsa-bangsa tersebut. Sedangkan berlaku peperangan di antara bangsa-bangsa Bani-Bani. Berlaku pertelingkahan antara Bani Hashim dan segalanya. Nabi make puas tak? Tak. Nampak? Mesej sebenar dia. If you have no power, tapi you duduk dalam keadaan peperangan, try to not ambil pot. Itu adalah mesej sebenar. Jangan ambil pot dalam pertelingkahan. Kalau you tak ada kuasa, you tak tahu macam mana nak leraikan benda ni, you tak payah ambil pot, you lari, fokus buat benda-benda baik. Dan ini adalah sebab kenapa Nabi SAW berkhawat daripada masyarakat. Sebab dia tak tahu macam mana nak baiki masyarakat ni. Dia berulang daripada pergi ke gua apa yang first? Gua Hira. Kenapa? Tak ada siapa pun. Kenapa Nabi kena pergi gua? Kenapa tak pergi? Kenapa kena pergi? Kenapa kena menghilangkan diri? Kenapa kena menyendiri? Tak ada siapa tanya soalan tu masa kita belajar sejarah dulu. Kita tahu pergi gua dan dapat wahyu pertama. No, kita kena tanya soalan kenapa? Dan soalan-soalan tu akan menjawab banyak soalan yang lain. Kerana benda-benda macam ni. Dan tu bila Nabi dapat mesej, nampak mesej Islam pertama adalah first focus on Al-Fatihah turun 2 minggu lepas daripada gap di antara, lebih kurang lah saya banyak pandangan, tapi saya kata lebih kurang 2 minggu atau macam tu, di antara gap surah Al-Fatihah dengan wahyu-wahyu pertama dan kedua, iaitu Iqra' dengan Ya Ayyuhal Mudaththir. So Al-Fatihah tu jadi manifesto. Apa mesej Al-Fatihah? Jarang-jarang orang yang nak berdakwah kepada orang lain, contohnya Bani kata okey hang kena geng kami sebab kami ada tentera yang banyak, kami ada senjata yang banyak, tapi Nabi dia pergi beritahu ke orang apa kena geng kami sebab kami ada akhirat. Benda-benda yang macam ni orang terkejut. Sebab jarang orang ni nak dapatkan pengaruh orang lain, nak dapatkan sokongan orang lain, tapi bawa benda-benda yang tak yang pelik macam ni, tapi something yang very deep. Kalau orang lain nak dapatkan follower orang lain, dia kena bawa dengan kuasa, dengan harta. Ini benda-bendanya. So kita kena tengok balik segalanya. Di Madinah buat apa, dia kena mesej besar-besar gitu. Dan peperangan-peperangan ni berlaku kerana budaya yang tak dapat dielakkan. Mau tak mau kita kena defend diri kita. Islam menggalak, Islam faham benda macam ni. Kita kalau negara kita ke apa benda ke, kita kena defend. Sebab takkan kita nak biar gitu je kan. Defend tu penting. Sebab tu kita ada tentera dan sebagainya. Tapi to initiate the war is not our way. Untuk kata okey, kalau tak kami perang. No. Kita ada dialog. Banyaknya dialog, surat kalau kita baca balik Nabi. Apa benda Nabi buat bila perjanjian Hudaibiyah terlaksana?
Kan perjanjian Hudaibiyah kan orang kata apa benda perjanjian Hudaibiyah ni kan berat sebelah kan, sampai kan Umar marah sangat kat Nabi, betul tak? Tapi apa Nabi buat selepas perjanjian Hudaibiyah? Dia balik, dia tulis surat ke semua pembesar-pembesar dakwah. Kami nak membawa Islam kan, orang Islam. Sebab dia tahu bila ada gencatan senjata kan, perjanjian Hudaibiyah kan gencatan senjata kan, dakwah akan terus berjalan dengan mudah. Itu Nabi buat. Sebab tu orang kata dakwah Hudaibiyah ni habislah beratlah kita kan. No. Nabi have something in his mind. Dia nak fokus pada dakwah. Maksudnya Nabi elak daripada peperangan tu. Pukul 9.20. So Abasa ni kadang-kadang tak apa lah, Puan. Tapi seronok juga berbincang macam tu. So kalau Puan tanya, kalau tidak, tak keluar. So Abasa ni adalah satu surah yang paling signifikan dengan moral. Semua tahu kan cerita Abasa ni kan. Abasa wa Tawalla cerita apa? Seorang sahabat, siapa nama? Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian dia datang ke Nabi. Kemudian Nabi tak layan dia. Nabi berpaling. First kita kena tahu, dia tak rasa apa pun sebab dia tak nampak. Nabi bukan kata dia dengar, tapi dia tak nampak. So Nabi cuma tak tengok dia. Dan Nabi tahu dia tak akan terasa sebab dia tak nampak. Tapi seorang Nabi harus dijaga moralnya. Tak kira lah siapa saja yang dia bercakap, sebab ia adalah role model. Sebab itu Allah turunkan ayat ini. Kali kedua, beberapa kali selepas daripada ayat Allah turunkan ayat ini, Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Nabi. Nabi menyambut dia, Nabi kata, wahai insan, wahai orang yang kerananya aku ditegur oleh Allah. Nabi sangat happy dan sangat sayang dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Saya suka bincang benda-benda macam ni bila kita nak bincang tentang OKU. Dan benda-benda kita kena mula, kesedaran kita kena mula kepada anak-anak kita. Walaupun kita bukan OKU, kita kena mula bagi kesedaran kepada orang lain bahawa they are something to us. Kita kena bagi kesedaran bahawa kita kena hormat mereka. Kita kena pastikan ruang untuk mereka itu ada. Kadang-kadang kita tak terasa benda macam ni tau. Tapi bila kita baca balik macam mana Allah tegur Nabi, oh something. Nabi sayang sangat Nabi kata, wahai insan yang aku ditegur oleh Allah kerananya. Nabi kata kat dia, kemudian apa yang kamu mahu? Kita kata aku tak nak apa-apa. Tapi Nabi kata, okey, engkau jadi wali kota. Maksudnya engkau jadi ketua kepada satu-satu town. Nabi sayang Abdullah bin, sebab bayangkan kalau ikutkan Nabi ni, mesti terasa dia ni aku kena tegur dengan Tuhan ni sebab dia ni. Kan kita kan selalu manusia gitu kan, pasal dia ni aku kena kan. Tapi Nabi tak. Nabi cukup sayang kerana itulah dia mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi adalah orang yang willing to improve himself. Allah tegur direct, Abasa wa Tawalla. Allah kata apa? Allah kata Abasa ni berwajah masam dan berpaling. Maksudnya berwajah masam tak boleh. Sebagai seorang Nabi, akhlak yang baik mesti ditunjukkan. Akhlak tu bermula daripada berwajah manis. Dia tahu ada perempuan yang serius sangat ni. Kamu jangan berwajah masam dan berpaling hanya kerana dia tu orang buta. Sebab hakikatnya moral ni bukan tentang dengan siapa kita berurusan, dengan siapa kita berinteraksi. Hakikatnya moral adalah diri kita sendiri. Don't blame orang lain. Apabila kita rasa, aku rasa tak boleh, aku rasa nak bunuh orang sebab dia ni. No. Nothing to do with other people. Semuanya daripada kita. Dan surah ini sendiri membawa mesej yang penting bahawa segalanya bermula daripada diri sendiri. At the end of the day, macam saya cakap tadi lah, penyelamat datang untuk membebaskan, menyelamatkan kita daripada diri kita sendiri. We are struggling untuk pastikan kita selamat daripada diri kita sendiri, daripada benda-benda yang macam ni. Moral kita sendiri yang jaga, bukan orang lain. Dan jangan kata aku ni jadi jahat tau sebab apa? Sebab mak ayah aku dulu bercerai. Saya faham, ada impact. Tapi blaming them is not going to solve the problem. Betul tak? Sebab Tuhan tak suka gaya kita ni suka bagi excuse untuk orang lain. Dia ni ya, kerja ni ya. Saya tak siap kerja sebab dia ni ya. No. Kita kena ada accountability, sense of accountability tu. Dan itu adalah budaya Muslim yang sebenar. Ambil. Salah okey, maaf saya salah, saya baiki. Ini salah saya, ini masalah saya sendiri, saya akan baiki apa semua. Cuma janganlah sampai akan naif sangat pula. Tak apa, dia ini salah saya, dia bunuh mak, tak apa, ini salah saya. Dia something lah. Ada benda yang kita kena bincang lah. Ada orang naif sangat, semua benda nak salahkan dia. Senang orang yang kerjakan dia kita.
Selalunya budaya kerja, saya budaya kerja macam ni letih. Kenapa benda ni tak buat? Sebab dia macam ni. Lepas tu tanya habis semua. Dia jadi ketaiki orang gitu kan. Jadi tak boleh. Kita tahu salahkan orang tapi kita tak apa, saya akan usahakan, saya akan cuba baiki. Kena ada sense of accountability. Dan ini adalah apa yang berlaku kat surah ni. Nabi rasa okey, aku kena tegur, apa benda yang aku kena buat, Allah tegur direct. Benda ni akan dibaca oleh semua orang sampai pada hari ini. Menunjukkan bahawa Nabi rela ditegur. Nabi adalah insan yang bergantung dengan Tuhan. Dan Nabi ingin improve diri dia sendiri. Dan ini benda yang kita kena belajar daripada Nabi. Dan segala benda, segala masalah, segala perilaku kita bukan tentang siapa dengan kita berurusan, tapi dengan diri kita sendiri. It must start from ourselves, within ourselves. Okay. Saya nak pergi jauh, nak pergi lagi ni macam tak habis ni. So basically saya nak cerita ada 3 komponen penting dalam surah Abasa. Okay, senang Komponen pertama Allah cerita tentang apa? Akhlak tadi. 3 benda je Allah cerita tentang. Komponen pertama akhlak, kemudian Allah cerita tentang peringatan. Sebab pada akhlak, macam mana Allah ingatkan Nabi, Allah nak kata bahawa you kena tahu, kita semua kena tahu bahawa Al-Quran ni adalah peringatan kepada kita semua. Kena tahu benda tu. Itu mesej kedua. Yang ketiga adalah jangan ingkar. There are something yang kita kena betul-betul hati-hati. Bila Allah bagi peringatan, kita jangan ingkar. Jangan sesekali deny. Ingkar ni bukan maksudnya reject semata-mata. Reject ni memang kata aku okey, Allah kata ni aku okey. Tapi denying dalam diri itu adalah sebentuk pengingkaran. Penafian dalam diri. Jangan. Okey. So bahagian pertama, bahagian kedua dia kata apa? Bahagian kedua ni kita ambil ayat daripada 16 ke 17 macam tu ke 23 sebab dia daripada 4 dia ada 42 ayat kan, betul tak? Ke ya 42 ayat macam tu. So tengah-tengah tu kita ambil dia cakap tentang bila Allah kata jangan ingkar, kemudian Allah akan sampaikan mesej-mesej tentang kekuasaan Allah, tentang menciptakan manusia dan sebagainya. Allah akan bagi sebab kenapa kita jangan ingkar dia, kenapa kita ingin ambil peringatan dia. Dan itu adalah konsep cause and effect, causality. Konsep this is what I say and this is my arguments. Faham tak? Dia panggil formal logic. Benda yang ini aku cakap, yang aku make stand ni, okay fine, aku make stand ni, then this is my arguments. And this argument is not empirically understandable. You kena faham benda ni melalui spiritual. Allah cakap tentang hari kiamat, Allah cakap tentang balasan, Allah cakap tentang dosa dan pahala. Benda ni tak boleh ditunjukkan dengan buku. Dia tak ada footnote, dia tak ada benda-benda yang kita boleh buktikan secara mata, secara jelas, gambaran yang boleh kita nampak. No, you kena rasa benda ni. Allah bagi dia punya argument. And last kali Allah cakap apa? Dia tutup dengan dia kata, and then last kali the ending, the very symbol of journey ni adalah ending dia, iaitu kiamat dia. Dan last kali Allah bagi tanda-tanda kiamat. Dia ada 3 mesej kat sini. Pertama, macam mana kita bermula, kemudian pergi kepada struggle kita kena ambil peringatan dia, kita kena cuba untuk pastikan kita tak ingkar dia. Kemudian kita kena faham kenapa kita tak perlu ingkar dia. Kita tak boleh hanya kena sebab Allah kata aku nak kena buat macam tu, aku tak apa. Aku tak perlu faham pun. Aku buat saja. No. Allah sangat fokus on how do you understand every single decision. Kalau you ambil decide, you kata okay, aku tak nak ingkar dia, tapi kenapa? Kena jawab benda tu. Jangan push orang untuk okay, kau kena buat macam ni, tapi kau jangan tanya kenapa. No, kita kena pastikan ada argument kat situ. Allah jawab argument dia. And at the end of the day, nak pergi mana kita semua ni? Nak pergi ke jumpa dengan Tuhan. Simbol dia Allah kata petang, tanda-tanda hari kiamat. So ini adalah abasa wa tawalla. Senang cakap macam tuan-tuan dan puan, sebab saya cakap macam-macam, saya balik pun tak tahu apa. Moral, Allah tegur Nabi, kemudian Allah bawa kita semua termasuk dalam kategori insan yang perlukan teguran, perlukan peringatan. Cara dia adalah kita kena struggle, kena terus berbuat baik, kita kena faham bahawa kita perlu diingati dan kita perlu untuk sentiasa jangan ingkar dengan peringatan tersebut. Jangan rasa bongkak dan sombong dengan peringatan tersebut. Dan kita kena faham sebab apa kita kena jangan ingkar dan sentiasa diingati, sebab kita menuju kepada matlamat yang paling mudah, yang paling penting, bertemu dengan Tuhan. Dan Allah letakkan simbolik tanda-tanda kiamat tu macam tu. So ni adalah abasa wa tawalla. Asalnya saya plan nak cakap pasal A sampai Z, pasal ayat 1 sampai 42, jadi ringkasan. Okay, so last kali saya nak share satu story yang menarik tentang moral. Story tentang sebatang pensel. Sebatang pensel, dia baru keluar daripada kilang, dia baru jadi sebatang pensel.
So sebelum dia keluar daripada kilang dan nak dijualkan kepada kedai-kedai, boleh tutup dah buku tu insya-Allah. Kau ataupun nak dicatat. Saya suka cerita ni, saya suka cerita dekat orang. Kata sebelum dia nak pergi ke kedai-kedai, nak dihantar ke kedai-kedai ni, dia ada taklimat dia. Dia panggil ta'aruf punya taklimat, dia panggil orientasi, minggu orientasi dia orang sebelum dikeluarkan. So pensel-pensel ni dia berkumpul ramai-ramai dan dia diberikan oleh seorang ketua dia orang, ketua pensel-pensel ni. Dan ni dia bagi amanat kepada pensel-pensel tersebut. Wahai pensel-pensel, aku nak bagi engkau 5 amanat penting untuk engkau guna dalam hidup engkau. Pertama, dia kata, engkau tak berguna tanpa ada orang yang pegang engkau. First, mesej pertama. You are nothing kalau orang tak pegang engkau. Sebab pensel kalau kita nak tulis, kita kena ada tangan. Maksudnya apa? You are nothing. You are no one kalau tak ada orang bimbing kau. You are no one if there is no guidance. You need to be guided by someone. First. Yang kedua, once you start working, you start doing things, dia kata, you are become shorter. Hidup ni adalah soal tentang menghabiskan hayat kamu dengan penuh makna. The moment kamu dah mula dituliskan, digunakan, kamu punya hayat semakin pendek. Okey, faham tak? Yang ketiga, tidak ada pemadam. Kamu bukan pemadam yang boleh memadam tulisan-tulisan kamu sendiri. So please decide and be cautious about what you will write about. Kena hati-hati dengan apa yang kamu akan tulis. Nombor 3. Nombor 4. Bahaya. Kamu, untuk menjadikan kamu itu seorang sebatang pensel yang sangat-sangat powerful, yang sangat-sangat tajam, kamu perlu menerima sakitnya diasah oleh pengasah pensel. So in order to be good, to be sharp, to be better, you need to accept that there are ways yang sangat-sangat sedikit sakit. There are pengorbanan. Dan itu adalah pensel kena faham. You nak bagi tajam, you kena rasa sakit tu. Dan yang last kan, you might be very beautiful. You ada belang-belang, gitu gini apa semua, stabilo, merah atas apa semua kan. But it doesn't matter if you don't have the inner substance of yours, which is mata pensel. The quality of you is in you. It's not out you. It's not outside. It's inside. You kena tahu bahawa benda yang penting dalam diri you adalah benda yang dalam tu, bukan benda yang luar ni. You pakailah pakaian macam mana pun, kalau benda dalam tu tak ada apa, you tak boleh tulis apa pun. So mata pensel. Dan dalam hati, dalam konteks kita, hati kita. So the very quality of you is inside you. It's not outside. It's not your appearance, but something inside. Ya, benda tu lah yang menentukan you function ke tidak. So 5 falsafah pensel ini yang tiba-tiba datang dalam kepala saya. Dan saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Terima kasih kerana hadir. Saya minta maaf saya tak pergi ke Abasa. Kita akan pergi insya-Allah siri ke-5 bulan depan, dah sangat lama rasanya. Terima kasih kepada hadir sekali lagi. Kalau ada soalan, kita bincang. Saya suka sangat bertanya, menerima soalan. Kalau saya tak ada dapat jawab, saya balik cari jawapan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh teruskan bincang. Kena tutup live.